Hai guys, jumpa lagi dalam episod baru. Minggu lepas aku dah ada 2 video. Dua-dua pun pasal jersey. Satu pasal jersey Liga Indonesia dan satu lagi apa isi kandungan mystery box yang aku dapat. Kalau korang nampak kat tepi belakang dan baju yang aku pakai, ini adalah jersey Kuala Lumpur. Jadi topik aku pada hari ni aku nak cerita pasal macam mana aku bermula dan macam mana aku mula jatuh hati kepada Kuala Lumpur. Pertama sekali aku memang asal Kuala Lumpur. Aku dilahirkan di Kuala Lumpur, di Hospital Besar Kuala Lumpur. Majoriti anak-anak KL biasanya akan dilahirkan kat situ lah. Dengan IC belakang mungkin 14, saya 14, saya 56, aku 56. Aku lahir, membesar, even sekarang pun bekerja di KL. Walaupun aku sekarang tak tinggal di KL, tapi aku bekerja di KL. Sebenarnya daripada aku kecil sampailah ke besar, secara jujurnya aku tidak bermula dari kecil menyokong Kuala Lumpur. Aku tak boleh tipu benda tu. Aku tak boleh kata aku sokong KL dari kecil sebab aku lahir tahun 86. Ya, aku dah agak tua dah sekarang sebenarnya. Aku lahir 86 dan aku tidak terlalu didedahkan sangat dengan bola sepak tempatan. Mungkin kerana masa aku kecil pun aku lagi gila nak tengok Flashman, nak tengok Marsman, tengok Gaban, Cybercop. Aku just main bola, but aku tak terlalu into bola sepak. Jadi aku pun tak tahu, walaupun sebenarnya Kuala Lumpur adalah antara pasukan yang besar dan berjaya masa aku kecil, menang Piala Malaysia, menang Piala FA, menang Liga. Tapi aku tidak bermula dari situ. So aku tak boleh tipu benda tu. Aku tak boleh kata aku mula pada masa aku kecil. Even masa aku kecil pun aku selalu bila bercakap pasal bola sepak Malaysia, antara player yang aku kenal pun mungkin bukan player Kuala Lumpur. Antaranya adalah macam Khalid Jamlos. Masa aku kecil dulu aku sangat meminati Khalid Jamlos. Dia adalah seorang striker yang bagi aku memang mantap lah. Memang aku masa tu aku sangat kenal. Mungkin masa tu pengaruh aku banyak juga dengan Perak kot. Khalid Jamlos, Ahmad Syarul Azhar, Indra Putra yang sekarang main untuk KL. And then bila aku mula membesar pun aku mungkin lebih pada menjurus pada bola sepak Eropah. Ialah sebab glamour bola sepak Eropah ni kita tak dapat kita nafikan lah. And then sebenarnya aku bermula untuk menyokong Kuala Lumpur ni, sebenarnya segalanya bermula pada tahun 2010. Bukan aku mula menyokong pada 2010, tapi selepas tu. Sebab masa tu mata aku lebih terbuka pada bola sepak tempatan. Hasil kemenangan Piala AFF kita, start dari situ aku menanamkan azam bahawa aku nak lebih mendalami, lebih mencintai, lebih menyokong bola sepak tempatan. So masa tu aku buat keputusan, aku anak KL. Walaupun masa aku kecil dan mungkin masa aku remaja dulu, aku once in a while bila buka surat khabar tu aku tengok lah pasal tim KL. Cuma just setakat tu je lah, aku tak pergi stadium apa semua. Jadi aku start 2010, 2011 tu aku mula cuba untuk menyokong KL. Dan masa tu sebenarnya adalah detik-detik kejatuhan jugalah untuk pasukan Kuala Lumpur sendiri, di mana ada isu-isu buki. Daripada Liga Super jatuh ke Liga Premier, daripada Liga Premier jatuh ke Liga FAM, Liga FAM naik balik ke Liga Premier, lepas patutnya jatuh tapi dikekal, kemudian main lagi Liga Premier, kemudian naik ke Liga Super, jatuh, dapat kekal, jatuh dan sekarang naik balik. Pada mulanya aku sekadar nak mencuba, sebab masa tu ialah aku tengah nak mencuba untuk menyokong pasukan KL. Aku pergilah masa tu tahun-tahun terakhir jugalah untuk KL masa tu main kat Ceras sebelum renovate dan sekarang akhirnya dapat pakai balik. Time tu sangat teruk. Memang sangat teruk. Susah betul nak tengok KL main mantap masa tu. But masa aku pergi tu, aku ingat ada satu game yang masa tu yang buatkan betul-betul aku rasa this is my team. Ini adalah pasukan aku. Masa tu aku tak ingat, aku pergi 2 game tak silap aku berturut-turut. Masa tu KL main petang, and then petang tu tak silap aku ada match Selangor lawan Kelantan kot dekat Shah Alam. So aku pergi 2 game. Game KL masa tu aku tak ingat lawan apa, lawan Perlis kot. Sebenarnya agak hamba. Bukan agak hamba, sangat hamba. Tak silap aku 0-0 kot. Seri 0-0. Yang kau bayangkan waktu petang kau tengok match dengan panas dia 0-0. Kau boleh bayangkan betapa hambanya game tu. Tetapi
bila aku pergi ke second game, malam tu aku tengok Selangor lawan Kelantan. Memang game tu menarik, 3 sama tak silap aku. Ada gol semua, tapi aku ada rasa something yang hilang. Something yang tak cukup untuk buat aku rasa enjoy. Compared tu masa aku pergi ke game KL yang hamba tu. Sebab aku boleh rasa frust, aku boleh rasa sedih, aku boleh rasa kecewa. Walaupun game tu hamba. Start dari situ aku rasa, okay, this is my team. Ini pasukan aku, tempat aku lahir, tempat aku membesar. I need to support this team. Walaupun KL, kalau sekarang kita kira tidak susah nak dapat fans yang ramai, walaupun hakikatnya KL ni ramai gila fans. Bukan maksud aku fans KL, tapi fans bola sepak. Tetapi mungkin satu, diorang mengikut ibu bapa, sebab ramai orang KL ni sebenarnya ibu bapa datang daripada luar. So mungkin parents diorang sokong tim tempat lahir diorang, jadi secara tak langsung anak-anak pun sokong. And then ada yang berkiblatkan bola sepak Eropah macam aku dulu. Tu aku tak tipu. So macam ramai yang tengok bola sepak waktu malam, Manchester United, tak pandang lah tim KL. Compared tu ada capital cities kat Malaysia ni, dekat luar negara. Agak satu benda yang sayang lah, mungkin ada kesilapan sikit kat situ. Tak boleh salahkan fans jugalah, sebab itu hak diorang nak sokong. Tapi terpulang kepada KL sendiri sebenarnya untuk cuba menarik fans-fans tu. Sebab aku rasa kalau promosinya betul, cara tarikannya betul, kita sebenarnya boleh tarik lebih ramai. Okay, dan kita lompat balik. Dan lepas game yang tu, after few while aku macam agak terlepas sikit. Aku masih sokong tapi agak terlepas sikit, sebab masa tu pun kita dah start main sampai ke Stadium Hanjebat. Bayangkan kalau kau nak pergi ke game ke Melaka semata-mata kan, dengan kos dia masa tu aku belum kerja, jadi gaji pun tak ada. So aku just bergantung kepada media lah, TV kalau ada live, ataupun dekat surat khabar, results. And then kita main pula sampai ke Liga FM. Masa tu pun diorang main kat Persada Plus, pun aku tak sempat nak pergi. Sampai akhirnya kita kembali semula ke Liga Premier. Aku paling teruja sebab masa tu kita main di Stadium Merdeka. Sebab aku dulu selalu dengar pasal Stadium Merdeka, Malaysia main kat sana, KL main kat sana, walaupun Selangor pun main kat sana. Tapi aku teringin nak tengok KL main kat Stadium Merdeka. So bila ada keputusan untuk KL bermain di Stadium Merdeka, aku sangat teruja. Aku ingat first game, walaupun KL kalah, sebab masa tu KL lawan Sabah. Sabah adalah Judi Youth. KL pula masa tu coach dia adalah bekas pembantu Jose Mourinho dekat Real Madrid, dekat Porto, dekat Manchester United dan Spurs. Ricardo Formosinho. Aku ingat lagi masa tu KL ketinggalan half time, aku pergi letak telinga sikit dekat dengan dressing room, sebab Stadium Merdeka tu macam tak susah lah kau nak pergi ke dressing room. Aku dengar lah punya maki semua kan. Best lah sebab masa tu walaupun kalah, lepas tu Stadium Merdeka tu dia punya gap antara tempat duduk dengan padang tu macam kau boleh lompat je. Sempat lah aku borak dengan coach, dia kata dia pun macam kecewa lah. You can see how masa tu dia sebenarnya nak tolong KL. Sayangnya dia pun tak lama. And then season tu sebenarnya KL masa tu sepatutnya tersingkir dari Liga Premier, tapi terselamat sebab ada tim yang tak silap aku NS Bataria ke mana yang macam tak dapat continue untuk Liga Premier. So kita KL kembali ke Liga Premier, dapat kekal di Liga Premier. Dan season depan tu Ismail Zakaria take over. Time tu hampir lah, macam mula-mula macam excited, macam nak rasa macam boleh ni. Dan sayangnya masa tu tak dapat. Tapi aku nampak lah masa tu macam mana improvement KL daripada season sebelum tu. At least kau nampak satu progress. Kemudian season depan tu bermula masa tu diorang hire Wanderlei, coach Wanderlei. Aku masa tu sempat pergi interview dia untuk buat artikel. Best lah borak dengan dia masa tu. Memang dia nampak dia nak bantu KL. Seriously, masa dia betul-betul nak tolong KL, but
disebabkan ada isu lesen seperti yang mungkin nak kata berlaku sekarang dengan Simon pun aku tak sure, but dia pun jadi isu macam tu. Fabio dia bawa masuk, dan Fabio memang aku rasa dalam ramai-ramai coach KL even yang start aku sokong lah, dia adalah coach yang paling aku minat lah. Walaupun masa kat Liga Super mungkin ada something yang mungkin a bit naif, but cara dia bawa KL main all out attack di Liga Premier dengan De Paula, Paulo Josue, masa tu memang dapat first time aku dapat tengok tim aku naik division. Satu benda yang macam kalau kau sokong tim luar yang tim besar mungkin kau takkan rasa lah macam mana shock je benda tu, unless mungkin kau seorang penyokong Leeds United atau tim-tim bawah Bournemouth ke apa, mungkin lah. Tapi kalau typical kau sokong gergasi-gergasi Eropah ni, kau takkan rasa benda tu. So ini itu aku rasa macam wallah happy je masa tu dekat Stadium Selayang. Tengok kita akhirnya layak ke Liga Super. That feeling bro, that feeling. Tak boleh cakap. And then bila ke Liga Super tahun depan tu, nampak lagi sikit improvement in terms of recruiting. Kita bawa masuk few players yang ada nama, macam Zakuan Adha. Kita bawa masuk Indra Putra. And then half season tu bawa masuk Syarbini. Memang aku cakap wow, aku tak sangka player macam Indra Putra, macam Zakuan Adha akan menyarung jersey KL. Kalau dulu mungkin zaman dulu yang masa ada Shabby semua tu, mungkin kita akan dapat lihat player-player yang top nak main untuk KL. But masa tu macam untuk tim yang baru naik, kau dapat recruit player macam Indra, macam Zakuan, sangat menakjubkan. Sayangnya masa tu kita dah ada player-player yang macam tu, cuma tak digunakan sebaiknya untuk menarik fans turun ke stadium atau gunakan sebagai macam untuk promosi. Yang tu sayang sikit, sebab kau dah ada player yang ada nama, dari segi untuk marketing tu sebenarnya tak sepatutnya ada masalah. Tahun tu yang paling gila sekali aku ingat, dua game lah yang paling aku macam sampai sekarang aku ingat. First lawan JDT sebab main 2 hari dan menang 1-0. Masa tu KL punya rekod sebelum jumpa JDT tu semua game kalah. So macam orang expect ni kena belasah ni. Siapa sangka juara Liga Super boleh kalah dengan KL walaupun main 2 hari. Orang selalu kata KL perlukan 2 hari untuk kalahkan JDT. Tapi hakikatnya adalah JDT dah diberi 2 hari pun tak mampu kalahkan KL masa tu. And then second game tahun tu yang best, KL lawan Kedah 4-3. Memang dramatik. Masa tu the last kick of the game adalah gol dari Ashley Cucu. KL leading beberapa kali, Kedah kejar balik, dan macam 3 sama, and dah nak habis semua macam seri ni tak apalah. Kau seri lawan Kedah masa tu macam okay lah, it's okay. As a KL supporter, tim yang baru naik daripada Liga Premier, kau rasa macam it's okay, it's a good result seri. But Ashley Cucu score last minute. Dan masa tu aku seorang fan Manchester United, pada hari yang sama berlangsungnya match Manchester United versus Liverpool, aku tolak tepi. Diorang ada buat review diorang ada buat match view apa semua, aku tolak tepi kerana KL lawan Kedah, dan aku tak menyesal sampai sekarang. Serius. Kalau masa tu Manchester United menang 2-1 lawan Liverpool. Kau menang, kau tengok kat TV. Aku tengok KL lawan Kedah, KL menang, aku tengok depan mata, aku dapat tengok secara live player yang aku sokong menang. Sangat berbeza. Seriously. And then tahun depan tu sayangnya, masa tu kita dah start hilang few players. Zakuan ke Kedah, dan Syazwan Andik ada few issues kembali ke JDT. Dan masa tu season sebelum tu sebenarnya pun Fabio dah kena sack. Kita bawa masuk Yusri Cik Lah. Dan tahun tu tak silap aku dalam 3 coach kita pakai. First kita pakai Yusri Cik Lah tapi tak jadi dan kena sack. Lepas tu coach Chong pula take over. Lepas tu dia direhatkan. Kemudian coach Rusli. And masa tu memang kau nampak lah
tak nampak kualiti KL untuk kekal di Liga Super sampailah jatuh balik ke Liga Premier pada tahun lepas lah. Tapi masuk tahun 2020 hari tu, tahun lepas, walaupun isu COVID, tapi kau nampak, aku dapat rasa masa tu macam lebih kurang macam masa first KL masuk Liga Super, nampak the ambition. Player yang dibawa masuk, kita bawa masuk player macam Syukur Adan, ada Nick Syarul Azim, Kayu Marjuni, macam ada buat satu revamp lah, sebab masa tu ramai player asal dilepaskan dan dibawa masuk player baru, termasuk kita bawa masuk few young players, which is good sebab young players tu daripada squad muda KL sendiri bawa masuk. Yelah, main Liga Premier sebenarnya adalah satu pendedah yang bagus instead of terus letak diorang kat Liga Super. And then satu player yang sebenarnya aku paling suka gila bila masuk KL season lepas adalah Abdul Azim Rahim Balotelli. Sebab dia setiap kali lawan KL masa dengan Felda, dia selalu score. Dia memang macam orang kata musuh KL lah masa tu. Asal main dia mesti score. Walaupun masa tu Felda tak pakai striker import, dia pakai Azim Rahim seorang pun, kalau lawan KL dia mesti score. So bila dia masuk tu aku cakap yes, this is the young player yang aku nak. Dan dia memang even season lepas sebab kita tak main banyak game, tapi itulah, dia score. Antara player tempatan yang aku cukup suka lah season lepas. Dan akhirnya KL layak ke Liga Super. Cuma bezanya adalah dengan dulu kita layak bukan sebagai juara. But it's okay, aku tak kisah benda tu. Sampailah ke tahun ni, kita ke 2021, Liga belum start, which sebenarnya aku tengah excited, tak sabar nak tunggu start sebab melihat pada apa yang tengah berlaku sekarang. Kalau korang aware dekat social media, korang tengok satu KL bawa masuk bekas player sebagai CEO KL United, which is Stanley Bernard. Dan ada few pembaharuan, macam aku tengok diorang dah start. Diorang tahu kita tak, macam KL belum ada sendiri punya training facility, sebab diorang improvekan apa training facilities yang ada, which is Padang Pudu Ulu. Diorang letak kontainer baru untuk players, mungkin tukar baju. Mungkin one day diorang boleh convert terus Padang Pudu Ulu tu kepada training center. Walaupun KL sebenarnya dah ada tempat kat Taman Melati dulu, aku tak tahu apa cerita jadi tempat tu. But kalau one day mungkin ada training center sendiri, slowly kita boleh bergerak menuju ke penswastaan yang lebih profesional. Nak kejar JDT terus mungkin susah, but baby steps. And then in terms of recruitment untuk season ni pun aku excited. Kita setakat ni untuk import hanya kekalkan Paulo Josue, but kita dapat seorang striker yang mantap, Dominic Da Silva daripada Terengganu. Aku suka juga sebenarnya Kone season lepas, tapi ada time yang mungkin dia a bit slow. Tapi aku tak salahkan dia sebab season lepas tu mungkin kurang support lah. Dia pun agak payah kalau dia nak main menghadap belakang gol semata-mata. Dominic nampak lebih, satu dia dah biasa, kita dah tengok kualiti dia season lepas, bawa ke season ni mungkin meletup lagi. And then kita dapat Romel Morales. Yes, itu sebenarnya antara player yang aku nak juga masuk KL masa dekat PKNS lagi. Aku nak dia main dengan KL, tapi Melaka dapat dulu. So kat situ kita dah boleh kurangkan beban kreativiti Paulo Josue. Sebab selama ni in terms of creativity, KL hanya nampak terlalu bergantung kepada Paulo. So kalau Paulo tu kena mark, jadi macam tak nampak kat mana KL nak ada creativity ataupun spark tu. But now kita ada Romel Morales, so beban dia tu kurang sikit. And then ada Akram Mahinan yang masuk pada season lepas, pun antara player yang aku tak sangka masuk KL sebab dia national team player punya quality. Syukur Adan stay, and then Irfan kembali ke KL selepas dia meninggalkan KL untuk ke Kedah, dapat rasa main qualifying Champions League lah. So hopefully dia akan lebih matang, dan at least ada squad depth lah untuk bahagian defend. Latest katanya ada player French Lebanese yang akan join juga. So that maksudnya sekarang dah ada tinggal lagi satu slot, iaitu slot untuk player ASEAN. Aku tak tahu apa lagi perancangan KL. Sebelum ni ada ura-ura konon nak ambil player Indonesia lah plus, so aku tak tahu lagi, belum ada kabar berita. Satu lagi, season ni KL dikenalikan oleh Boyan Hodak. Boyan Hodak ni kalau memang satu nama, satu coach yang sangatlah experience kat Malaysia ni. Dia pernah menang treble dengan Kelantan, pernah menang Liga dengan JDT. Memang
untuk satu tim macam KL dapat Bojan Hodak ni, dia macam bagi satu, orang kata, satu, apa orang kata, kita panggil macam satu ni lah, satu pembuka mata kepada tim-tim lain. Sebab macam sebelum-sebelum ni KL banyak ambil yang local coaches dan mungkin yang luar yang tak ada experience kat Malaysia. But yang ni kita akhirnya dapat seorang coach yang bukan setakat ada experience kat Malaysia, dia ada experience menang di Liga Malaysia. So agak menarik untuk lihat apa, dan ada few players dalam tim KL yang pernah main dengan dia, macam Nishar Azim, even Indra Putra. Jadi agak interesting untuk tengok apa dia punya perancangan untuk KL sendiri. Kita kena tunggu bila akhirnya boleh player-player ni train, adakah macam mana diorang boleh adapt ataupun dan aku nak tengok macam mana dia nak bawa masuk player-player muda juga ke dalam pasukan. Compact tu sebenarnya sebelum Boyan ni, Simon Eliseche dikatakan akan jadi coach KL. Aku pernah tanya kawan aku di Indonesia about kawan Simon ni lah, but feedback yang aku dapat sebenarnya tidaklah memberansangkan sangat kalau aku compare dengan Boyan. So now bila ada isu dengan Simon ni, aku tak tahu apa penyudahnya. Aku harap segalanya akan berakhir dengan okey, takkan ada too much problem lah, sebab kita kalau boleh nak KL season ni lancar je di bawah nama KL United. Okay, so itulah dia. One thing aku harap season ni akan jadi satu permulaan lah kepada KL, permulaan baru sebab kita sebagai KL United, di mana diharapkan lebih ramai orang KL, warga kota, warga KL akan turun menyokong pasukan Kuala Lumpur. Sebab yalah, kita tahu pancaroba hidup di KL, kita lahir di KL, kita bekerja di KL, kita membesar di Kuala Lumpur. Cubalah aku sebenarnya bukan nak merayu, more tu macam menggesa supaya korang at least bagilah peluang kepada diri korang untuk cuba turun ke Stadium Ceras dan melihat sendiri pasukan Kuala Lumpur ni beraksi. Aku jamin season ni korang takkan menyesal. At least benda tu korang nampak depan mata instead of dalam TV. Seriously, benda tu berbeza. Kalau korang tak pernah turun game Liga Malaysia tapi pernah turun game Malaysia, you should know how that feels. Macam mana tempat kau lahir sendiri, tim di tempat kelahiran kau. Aku takkan buat isu lah macam kau nak sokong tim luar, kau tak nak sokong ni. Tapi aku nak korang kalau boleh bagi peluang dan cuba. At least try 1-2 game. Korang akan rasa perbezaan dia. Dan siapa tahu mungkin korang sendiri akan jatuh cinta. Okay, that is all for this week. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe. Dan kalau korang fan KL ataupun fan Liga Malaysia yang mungkin nak borak-borak sikit, so why not, korang boleh komen juga. Okay, sampai kita jumpa lagi episod seterusnya. Aku pun tak tahu apa topik lagi, but ciao, sampai mati Kuala Lumpur.